Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam 100 Hari Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada seluruh rakyat dan seluruh komuniti wanita di luar sana, terutama sekali rakan tugas saya yang berada di studio pada ketika ini, Adawiyah. Selamat Hari Wanita, dan hari ini kita ingin memberi fokus kepada isu-isu yang dihadapi wanita supaya sama-sama kita dapat lebih mengetahui apa yang boleh dilakukan bagi memartabatkan lagi peranan wanita dalam sesebuah komuniti. Jurang gender dalam bidang pekerjaan adalah lebih buruk dari yang diharapkan. Bukan saya yang katakan itu, PBB yang berkatakan data itu dapatan terbaru dikeluarkan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO PBB, di mana akses kepada pekerjaan bagi kaum wanita adalah lebih sukar, sementara gender di tempat kerja selain tangga gaji tidak banyak berubah dalam tempoh 2 dekad. Menurut ILO, mereka telah mengenal pasti indikator baru bagi menilai dan mengesan individu yang tidak bekerja ataupun menganggur tetapi berminat dalam bekerja berbanding mengukur nilai kadar pengangguran sahaja. Dan indikator baru ini memberi gambaran situasi sebenar atau realiti kaum wanita dalam mencari sesuatu pekerjaan. Dan data baru ini jelas menunjukkan wanita lebih sukar mencari pekerjaan berbanding lelaki. Dan bersama saya pada ketika ini untuk membincangkan serba sedikit mengenai jurang gender dalam sektor pekerjaan, Dr. Juwita Muhammad, Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan Ideas. Dr. Juwita, kepada Dr. Juwita, Selamat Hari Wanita juga saya ucapkan. Selamat Hari Wanita kepada semua. Baiklah, Dr. Juwita, pertama sekali menurut dapatan ILO seperti yang saya kongsikan tadi, 15% wanita di peringkat global mahu bekerja tetapi tiada pekerjaan berbanding 10.5% bagi kaum lelaki. Dan jurang ini tidak banyak berubah dalam tempoh 2 dekad. Dan kontras pula dengan data menerusi kadar pengangguran rasmi yang sering kita gunakan. Apabila kita berbincang mengenai kadar pengangguran, itu data yang digunakan dan jurangnya tidak banyak berbeza. Jadi adakah dengan data rasmi yang sering kita gunakan sebelum ini untuk menjadi tanda aras menjadi antara faktor kenapa wanita ini overlooked sentiasa? Itu satu soalan yang agak penting kerana ia berbalik kepada availability of data. Dan kalau sebelum saya nak mendalami isu tersebut, baik saya memberi sedikit background tentang mengapa adanya jurang kadar penyertaan wanita di Malaysia dan apa yang boleh kita lakukan. Jadi kalau kita lihat kepada cabaran yang dialami oleh kaum wanita untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, ini mengikut data beberapa tahun yang lepas, ketersediaan sesuatu pekerjaan untuk buruh mahir adalah sebanyak 33% sahaja, manakala yang majoritinya adalah untuk mereka atau buruh kurang mahir atau separuh mahir. Cabaran yang lain yang didapati adalah kembali kepada jurang pendapatan itu sendiri. Untuk pekerjaan yang sama, terdapat bias terhadap pekerja wanita walaupun mereka berkelayakan dan menepati ciri-ciri pekerjaan tersebut. Cabaran ketiga adalah peranan kaum wanita itu sendiri. Secara tradisionalnya kaum wanita ini adalah homemaker dan juga sole caretaker, dan tidak ramai yang boleh meneruskan kerjaya masing-masing selepas sudah berkeluarga. Jadi setelah lama di luar pasaran buruh ini, agak sukar untuk mereka diserapkan semula kerana skill set baru yang diperlukan atau pengalaman kerja yang tidak mencukupi secara kolektifnya. Jadi itu pandangan saya untuk soalan yang pertama itu. Dr. Juwita, kita meletakkan kriteria penetapan sesuatu pekerjaan secara orang kata lazimnya apabila keluar daripada sesuatu pekerjaan dan kita mahu masuk semula ke sesuatu pekerjaan itu, certain criteria needs to be met. Is it fair to say kriteria buat kaum lelaki dan kaum wanita itu harus berbeza kerana itu sendiri meletakkan wanita at a disadvantage? Saya rasa itu adalah satu policy yang diperlukan di mana
untuk menyokong kaum wanita untuk kembali ke tempat kerja. Saya rasa beberapa polisi atau beberapa sokongan atau area untuk difokuskan perlu ada. Ini berbalik semula kepada cabaran kita. Apa yang boleh dilakukan adalah dengan adanya childcare, access to childcare yang mencukupi dan juga kadar gaji yang peka terhadap keperluan isi rumah dan juga keperluan kaum wanita di dalam isi rumah itu sendiri. Jadi insentif yang lain seperti flexible working hours dan juga work from home mampu menolong kaum wanita untuk kembali semula ke pasaran buruh setelah sudah lama meninggalkannya, tapi kerja-kerja sebegini bukan untuk semua jenis pekerjaan untuk insentif flexible hours atau work from home ini. Jadi bagi saya untuk menyokong kaum wanita untuk kembali ke tempat kerja, access to childcare dan juga ini bukan saja ketersediaan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak tetapi juga kosnya atau kos perkhidmatan itu sendiri perlulah lebih peka terhadap kadar gaji yang diterima. Dr. Juwita, bila kita cakap mengenai childcare, bantuan buat ibu dan sebagainya, ramai yang selalu lupa bantuan childcare dan sebagainya bukan hanya untuk ibu kerana anak itu sendiri anak lelaki juga. Jadi bantuan itu harus dilihat daripada segi yang lebih besar kerana apabila kita bercakap insentif sebegitu, kita tidak mahu ia tertumpu sahaja kepada wanita kerana kita pasti ada juga ibu-ibu bapa-bapa tunggal di luar sana contohnya. Jadi apa agaknya lagi bantuan dan polisi yang boleh diberikan kepada kaum-kaum yang terutamanya wanita yang at a disadvantage apabila mereka diletakkan sebagai yang primary care kepada anak-anak dan juga household itu sendiri? Saya rasa ia berbalik kepada akses kepada perkhidmatan penjagaan kanak-kanak dan juga untuk upskill dan reskilling perlunya ada inisiatif dari pihak bukan saja dari pihak kerajaan tapi dari pihak swasta itu sendiri supaya majikan boleh menyerap semula ibu-ibu yang sudah lama, kaum wanita yang sudah lama meninggalkan pekerjaan atau pasaran buruh ini. Itu satu cara yang saya lihat, tetapi saya rasa ada juga urgensi bagi kita sebuah negara yang sedang membangun untuk menyerap semula sebanyak mungkin tenaga pekerja kerana kita ni sudah diambang aging society di mana 7% daripada populasi kita sudah melebihi 65 tahun dan sekiranya trend ini diteruskan ini akan menyebabkan kita akan masuk kepada ambang atau tahap age society dan ini saya rasa agak membimbangkan kerana kalau kita tidak boleh menjana tenaga buruh yang sesuai untuk kadar perkembangan kita, kita tidak akan boleh mencapai status high income country ataupun negara membangun dan kita akan terus berada dalam limbo ini sebagai negara high income country selama-lamanya. Dr. Juwita juga kita tidak boleh elak daripada realiti ataupun situasi pasca COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang melanda pada ketika ini. Kita yakin bukan sahaja wanita terkesan tetapi pada hari ini kita ingin membincangkan sedikit mengenai bagaimana agaknya wanita paling terkesan apabila kita cakap mengenai pengangguran, upah, peluang kesihatan dan kita tahu kesihatan mental juga adalah sesuatu yang penting kerana data yang seperti saya kongsikan tadi bukan tak nak bekerja tetapi tiada kerja. Jadi kita dapati pada waktu pandemik kaum wanita dan juga kaum belia adalah dua kumpulan yang paling terkesan terhadap krisis ekonomi ini. Ini disebabkan beberapa faktor seperti pengalaman kerja yang mungkin tidak mencukupi di kalangan belia
jenis kontrak pekerjaan itu sendiri, jenis pekerjaan dan juga akses terhadap penjagaan kanak-kanak yang saya katakan tadi, dan juga kos perkhidmatan tersebut berbanding dengan gaji yang ada. Kita juga lihat pada waktu lockdown terdapat insiden-insiden keganasan rumah tangga yang dialami oleh kaum wanita dan juga kaum lelaki. Tapi bila kita lihat insiden atau jumlah insiden-insiden ini lebih banyak atau lebih kerap berlaku di kalangan kaum wanita. Jadi saya rasa setelah kita memasuki post-COVID atau pasca COVID ini dan dengan adanya bajet yang terbaru ini, ada juga beberapa inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan sebagai one-stop center untuk menangani masalah keganasan rumah tangga dan juga masalah kesihatan mental ini. Jadi kita perlu lihat implementasi dan juga macam mana bagaimana efektifnya program-program ini di masa akan datang yang terdekat ini ya. Baiklah, Dr. Juwita, kita juga ada kongsikan di astroawani.com dan juga di Astro Awani. Kami telah bertanyakan kepada anda di rumah di pelbagai platform kami sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa yang disambut hari ini. Kami kemukakan soalan di mana Malaysia perlukan Perdana Menteri Wanita di masa depan. 3 pilihan jawapan kami berikan kepada anda. Tidak setuju, setuju atau tidak pasti. Jadi anda boleh mengundi dengan imbas kod QR yang tertera atau layari laman web undi.astroawani.com. Kita akan berbincang dengan Dr. Juwita lebih lanjut lagi mengenai orang kata apa yang wanita perlukan dan apa yang wanita dah achieve. Sebentar saja lagi kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Sejarah perjalanan wanita untuk mendapat tempat dalam kalangan masyarakat begitu panjang dan di Malaysia khususnya isu hak asasi wanita sentiasa menjadi perdebatan. Sama ada soal kedudukan wanita di peringkat membuat keputusan, isu keganasan, gangguan seksual, pendidikan sehinggalah kepada isu kemiskinan head. Hampir separuh penduduk Malaysia atau 15.9 juta orang adalah wanita dan jika pemerkasaan ini tidak berterusan atau hanya dibuat separuh jalan, ia akan merugikan ekonomi dan kita tidak akan berjaya meraih manfaat guna tenaga wanita yang berkesan. Dan di peringkat global, UNDP menggariskan wanita secara amnya menjana 23 sen lebih rendah bagi setiap dolar yang dijana oleh kaum lelaki. Dan di Malaysia, laporan statistik Siswazah 2019 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, purata gaji graduan lelaki adalah sekitar RM7,055, manakala wanita pula RM5,348. Dan ini salah satu jurang nyata yang masih wujud dan harus diberikan perhatian khusus. Dan kita akan tertanya-tanya kenapa Dr. Juwita Mohamad, Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan Ideas, akan berbincang dengan saya sedikit mengenai mengapa ia wujud. Dan dalam kajian yang dilakukan ILO juga ada menyebut mengenai perbezaan dari segi gaji, di mana bagi setiap $1 Amerika bagi kaum lelaki, wanita hanya 51 sen, separuh. Dan ada setengah negara serendah 33 sen. Bagaimana kita nak melihat literasi terhadap kesaksamaan, terutamanya melihat kepada gaji dan tentunya skill setnya sama. Dr. Juwita bersama saya pada ketika ini. Terima kasih. Itu satu soalan atau isu yang kita lihat bukan saja di negara-negara membangun seperti di Malaysia, tapi masalah tentang jurang pendapatan antara kaum wanita dan juga kaum lelaki ini juga dilihat di negara-negara maju seperti di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Saya rasa ini berbalik semula kepada persepsi atau bias kepada kaum wanita itu, persepsi yang kaum wanita akan meninggalkan tempat kerja untuk sementara menjadi suatu justifikasi untuk bayaran gaji yang lebih rendah. Gaji sepatutnya setara dengan pencapaian akademik dan juga pengalaman seseorang pekerja itu di dalam bidang masing-masing. Jadi saya rasa ini juga berkait rapat dengan jumlah wanita
yang sudah berada di management position di dalam sesebuah syarikat ataupun di bawah sesuatu organisasi tersebut. Jadi saya rasa kalau kita memperbanyakkan decision maker di dalam sebuah organisasi atau decision maker di dalam sebuah institusi itu, uh, gaji akan dapat disetarakan antara dua kaum tersebut. Dr. Juwita, tadi kita bercakap mengenai decision making positions, kita bercakap mengenai organisasi besar, kita bercakap mengenai kota. Itu adalah antara isu-isu yang dibincangkan bukan sahaja baru tetapi sudah lama. Setiap kali pilihan raya dan sebagainya pun juga kita bercakap mengenai kota, partisipasi dalam bidang politik contohnya. Tetapi do we need to actually fear the fact that a lot of women are maybe giving up in going into macam contohnya big companies, terutamanya bidang korporat, instead paving their way in other sectors, contohnya perniagaan khususnya. Adakah kita perlu bimbang akan realiti itu kerana the competition is difficult. Jadi apa kata kita cari ataupun fikirkan bagaimana cara-cara lain untuk menjana orang kata ekonomi. Itu adalah antara yang harus kita bincangkan. Tetapi sebelum itu kita nak bagi tahu kepada anda, Astro Awani juga ada bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa yang disambut hari ini, dan kami telah bertanyakan soalan berikut di mana Malaysia perlu Perdana Menteri Wanita di masa depan. 3 jawapan yang kami berikan untuk anda pilih, setuju, tidak setuju atau tidak pasti. Nampaknya buat ketika ini jam 2.20 ramai yang masih setuju, ada yang tidak setuju dan ada juga yang tidak pasti. Kalau saya seorang wanita, tentunya saya setuju dengan cadangan itu. Kita ingin berbalik semula kepada Dr. Juwita. Adakah Dr. Juwita sudah bersedia di talian pada ketika ini? Baiklah, kita akan bersama Dr. Juwita sekali lagi selepas ini, selepas saja Adawiyah membantu saya untuk mendapatkan Dr. Juwita. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita ingin membincangkan mengenai isu-isu yang membangkitkan wanita pada ketika ini apabila kita melihat kepada dapatan yang dilakukan oleh contohnya Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang mana meletakkan akses kepada pekerjaan bagi kaum wanita adalah lebih sukar, sementara jurang gender di tempat kerja lain, tangga gaji tidak banyak berubah dalam tempoh 2 dekad. Itu adalah realiti yang kita bincangkan pada ketika ini, dan ILO juga telah mengenal pasti indikator baru bagi menilai dan mengesan individu yang tidak bekerja atau menganggur tetapi berminat dalam bekerja. Bukan tidak mahu bekerja tetapi tiada pekerjaan, berbanding mengukur nilai kadar pengangguran sahaja yang sering kita gunakan, dan indikator baharu ini memberi gambaran situasi sebenar atau realiti kaum wanita dalam mencari sesuatu pekerjaan. Dan data baru ini jelas menunjukkan wanita lebih sukar mencari pekerjaan berbanding lelaki. Itu adalah dapatan ataupun data terbaru yang dikongsikan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO PBB, dan saya masih lagi menunggu sama ada saya tidak lagi Baiklah, jadi kepada anda yang berada di rumah, sekali lagi saya ingin war-warkan di sini. Kami ada bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Malaysia perlu Perdana Menteri Wanita di masa depan. Setuju, tidak setuju atau tidak pasti? Anda boleh mengundi dengan imbas kod QR yang tertera atau layari laman web undi.astroawani.com. Baiklah, saya bersama Dr. Juwita sekali lagi. Dr. Juwita, I think we left off di mana kita bercakap mengenai decision making positions, di mana kalau saya boleh imbas kembali, ramai wanita sudah pun not say give up tetapi melihat kepada kesukaran untuk mendapat sesuatu position di mana mereka dapat membuat keputusan. Adakah kita perlu bimbang? Do we need to fear the fact that a lot of women kerana competition tu difficult, jadi untuk membantu mereka ataupun memikirkan cara lain, mereka pave the way untuk sektor-sektor perniagaan lain, contohnya sektor perniagaan khususnya. Ya, kita patut memperkasakan lagi kaum-kaum wanita bukan saja di sektor swasta tapi juga di sektor
bukan swasta, dalam sektor formal dan juga sektor tak formal. Jadi kalau kita ada lebih banyak kaum wanita di bahagian di mana decision making itu boleh dibuat, saya rasa masalah jurang pendapatan ini boleh dikurangkan dan tahap gaji boleh disetarakan antara kaum lelaki dan kaum wanita juga. Dr. Juwita, ya, ekosistem di Malaysia ini, kalau kita bercakap mengenai ekosistem, adakah ekosistem di Malaysia memberi sokongan kepada kesaksamaan gender? Kerana kita mahu the conversation to happen, kerana kita tahu kita tidak boleh mengenepikan pendapat ataupun apa yang input daripada kaum lelaki contohnya. Saya rasa sekarang ini dengan adanya reformasi dalam sektor ataupun dalam peraturan-peraturan atau undang-undang yang melibatkan golongan pekerja, saya rasa ini juga boleh dilihat dari sudut memperkasakan pekerja dan juga memperkasakan pekerja-pekerja wanita. Jadi dengan adanya ratifikasi CPTPP kita ini, iaitu suatu free trade agreement, kita perlu melakukan beberapa reformasi dalam sektor undang-undang, di mana undang-undang ini perlu selari dengan ILO Convention yang sudah tertera dalam free trade agreement tersebut. Dan secara tak langsung kalau kita lihat gaji dan juga upah di kalangan pekerja-pekerja tersebut mempunyai hak untuk negotiate dan juga membincangkan tahap gaji dengan majikan mereka. Dan kalau pekerja secara keseluruhan boleh buat sebegitu, kaum wanita juga boleh berbuat sedemikian di dalam industri mereka tersendiri. Jadi ada laluan yang diberikan dengan adanya reformasi undang-undang terbaru ILO yang selari dengan ILO Convention. Tapi pada yang sama juga akta minimum wage law kita juga perlu diperbaharui atau diperbaiki setiap 2 tahun dengan kadar gaji yang baru, dengan kadar kenaikan nominal yang baru setiap 2 tahun untuk semua pekerja secara yang sama rata. Dr. Juwita, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya pada petang ini, pada Hari Wanita seluruh dunia. Saya ingin mengucapkan yang baik-baik, kami harapkan yang terbaik untuk komuniti wanita di luar sana. Terima kasih Dr. Juwita. Itu dia tadi Dr. Juwita Muhammad, pengarah unit ekonomi dan perniagaan idea. Seperti yang saya kongsikan tadi, kami bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa yang disambut. Kami kemukakan soalan berikut. Malaysia perlu Perdana Menteri Wanita di masa depan? Setuju, tidak setuju atau tidak pasti? Katakanlah anda setuju. Baiklah, anda boleh mengundi dengan imbas kod QR yang tertera atau layari laman web undi.astroawani.com. Saya Jasmine Abu Bakar ingin mengucapkan selamat Hari Wanita. Wanita itu untuk disayangi, bukan disakiti. #KasihWanita.